Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali ke MI Channel bersama saya Muhammad Azzuddin Sahudin, pensyarah bagi program Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau, Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Port Dickson. Okey, yang lepas saya dah sentuh berkenaan dengan siri pertama bagi chapter 4 untuk subjek Fundamental Programming. So, untuk konten kali ini, saya akan teruskan kepada siri kedua bagi chapter 4, masih dalam looping statement untuk subjek DEC 20012 ataupun Fundamental Programming. So, untuk kali ini, saya akan terus kepada looping statement jenis yang ketiga, iaitu for statement. So, kita akan tengok satu-satu berkaitan dengan for statement ini. So, sebelum saya teruskan kepada pengajaran saya untuk kali ini, kepada mereka yang baru menonton MI Channel ini, selamat datang saya ucapkan. Dan yang mana baru menonton video pengajaran saya, juga saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, tekan butang loceng bagi mendapat notifikasi terkini berkaitan dengan konten-konten yang saya akan update dalam MI Channel ini. Harap tak keberatan untuk support, subscribe, view konten yang terdapat dalam MI Channel ini. So, tanpa membuang masa, saya teruskan kepada bahan-bahan pengajaran yang telah saya sediakan bagi siri kedua chapter 4 ini. Jom. So, seperti yang saya terangkan tadi, masih dalam looping statement, sebab dalam chapter 4 hanya looping statement saja. Akan tetapi jenis yang ketiga iaitu for statement. Kita akan tengok satu-satu berkenaan dengan for statement ini. Jika anda perhatikan pada slide di belakang saya ini, ia adalah merupakan kaedah penulisan bagi for statement ini di dalam pengaturcaraan kita. Ada sedikit perbezaan berbanding dengan while dan do while. Ini adalah contoh dalam kita menulis dalam pengaturcaraan. So, untuk for statement ini, komputer akan melaksanakan program berdasarkan peringkat-peringkat berikut. Yang pertama, pada peringkat permulaan, penyataan akan dilaksanakan. Seterusnya, ungkapan sesuatu kawalan bagi loop ataupun gelong ini akan dinilai terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk program yang kita gunakan ini bagi menilai condition sesuatu keputusan. Sama ada true ataupun false. Dan jika dinilai dengan false, maka loop ataupun gelong kita akan terhenti dan terkeluar. Akan tetapi, sekiranya gelong ataupun loop kita pada result true, penyataan gelong kita ataupun loop kita tersebut akan dilaksanakan dan seterusnya expression yang dinilai oleh program tersebut. Seterusnya, kawalan loop ataupun gelong yang kita gunakan ini akan dinilai atau diuji semula secara berulang-ulang sehingga ungkapan gelong ataupun loop kita diuji sehingga menjadi false. Ini yang digunakan untuk for statement. Okey, tadi saya dah terangkan bagaimana menggunakan for statement. Ini seterusnya di belakang saya ini adalah merupakan contoh program yang digunakan di dalam for statement ini. So, kalau anda perhatikan di sini, untuk for, condition kita adalah X sama dengan 1, X kurang sama dengan 5 dan X tambah-tambah. So, keluaran yang akan dihasilkan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sebab, kalau anda perhatikan, walaupun X sama dengan 1 dan X tambah-tambah, condition yang kedua situ adalah X kurang ataupun sama dengan 5 sahaja. So, selebih daripada 5, dia akan stopkan looping kita situ. Berikut kita tengok continue statement pula. Ia merupakan satu statement yang digunakan untuk melangkau penyataan loop ataupun gelong bagi keperluan tertentu. Oleh itu, pengaturcaraan C menyokong penyataan continue ini untuk mengatasi permasalahan ini. Struktur operasi ataupun kerja continue statement ini adalah bersamaan dengan break statement. Ini anda boleh rujuk kepada chapter 3 yang telah saya terangkan pada konten yang lepas. Akan tetapi, perbezaannya di sini, ia tidak dapat menghentikan loop ataupun condition gelong yang kita laksanakan. Ini menyebabkan looping ataupun gelong tetap berterusan ke peringkat seterusnya setelah melangkau penyataan yang terdapat di antara condition yang kita telah tetapkan. Dengan penggunaan continue statement ini, ia hanya melangkau penyataan dan meneruskan ke peringkat seterusnya sahaja. Ini yang dikatakan dengan continue statement. Pada slide ini, anda dapat perhatikan bagaimana penyataan continue ini digunakan di dalam pengaturcaraan. Seterusnya, kita tengok salah satu contoh penulisan pengaturcaraan bagi penggunaan continue statement. Di mana awak perhatikan continue statement situ
dia akan menghasilkan keluaran. So, dia akan break kita punya program. So, kita perhatikan sini, condition di sini adalah I sama dengan 1, I kurang ataupun sama dengan 10, I plus plus. So, keluaran operasi yang akan dihasilkan adalah daripada nombor 1 sehingga nombor 10. Sebab kalau anda perhatikan false itu, I kurang ataupun sama dengan 5. So, dia akan looping sehingga 10 kali. Dan ketika looping yang ke-11, dia akan break dan program akan terminate lah. Seterusnya, terdapat juga salah satu statement selain daripada continue, kita dapat juga go to statement. Go to statement ini digunakan untuk mengubah urutan nombor pelaksanaan program dengan memindahkan kawalan sebahagian daripada program yang kita gunakan. Ini kalau anda perhatikan bagaimana sintaks bagi penggunaan go to statement. Jika anda perhatikan sini, pada dua contoh go to statement terdapat pada sini, kalau anda perhatikan forward go to dengan backward go to, apabila kawalan program sampai ke penyataan go to, kawalan program akan melompat ke label dan melaksanakan kod yang terdapat di bawahnya. Ini salah satu contoh bagaimana penggunaan go to statement. Kalau anda perhatikan sini, lebih kurang sama juga dengan for statement dan continue statement. Tak banyak bezanya pun, tapi kita ada beberapa condition yang kita titik beratkan berdasarkan penerangan saya sebelum ini. Okey, jelas ya? Saya dah terangkan berkaitan dengan for statement, continue statement dan go to statement. Setiap ini penggunaannya tidak dapat banyak perbezaan. Dia lebih pada breakkan kita punya looping daripada terus berpusing di situ saja walaupun ada ketika kita telah tetapkan condition dia. So, di mana secara tidak langsung bagi chapter 4 ni telah saya cover keseluruhannya melalui 3 looping statement yang saya telah terangkan pada siri pertama dan siri kedua ini. Okey, jelas ya? Chapter 4 yang telah saya terangkan. So, seterusnya kita akan tengok beberapa contoh-contoh soalan peperiksaan akhir yang pernah dikeluarkan berkaitan dengan looping statement ini. So, di sini saya akan paparkan antara contoh-contoh soalan bagi chapter 4 ini. Dan seperti biasa, soalan-soalan pasir ni anda perlu jawab dan tulis pada komen box di bawah. Untuk task ni ada terdapat 3 soalan saja, tak banyak. Yang mana untuk setiap ni anda kena tulis program berdasarkan chapter 4 ini. Okey? Boleh kan? Tak susah. Untuk looping statement ni dia mudah sedikit. Okey, untuk soalan pertama, programming di belakang ini, pengatur cara belakang ini, anda kena ubah programming tersebut menggunakan while statement. Akan tetapi, output dia masih sama berdasarkan program asal. Itu yang kena ubah. So, awak ubah program ini menggunakan while tanpa menjejaskan keluaran yang akan dihasilkan. Soalan yang kedua pula, anda kena write language dia berdasarkan output yang bakal dihasilkan pada belakang sini. Untuk penulisan pengaturcaraan, kena guna for statement. Okey? Dan soalan ketiga, output yang sama akan tetapi menggunakan do while statement. So, kita tak guna for. Yang tadi yang pertama kita guna for dan yang kedua kita akan gunakan do while. Okey? So, 3 soalan ni jangan lupa untuk anda jawab dan tulis pada komen box di bawah berserta dengan nama dan nombor pendaftaran anda. Jika terdapat sebarang persoalan yang ingin ditanya untuk chapter 4 ini, boleh ajukan soalan pada WhatsApp group ataupun di dalam forum yang saya buka pada platform SIDOS. Okey, itu sahaja berkenaan dengan siri kedua chapter 4. Macam saya katakan pada siri pertama, chapter 4 ni dia tak panjang, dia ringkas. Akan tetapi, saya bagi juga kepada 2 segmen ataupun 2 siri supaya tidak terlalu lama untuk anda tonton dan saya dapat berikan penerangan dengan lebih detail sedikit. Okey? So, seperti biasa kepada pelajar-pelajar saya, untuk jangan lupa scan QR code ni sebagai bukti kehadiran anda dalam menonton video pengajaran atas talian melalui channel YouTube saya ni. Okey? Jangan lupa untuk scan QR code ni. Sekiranya terdapat masalah untuk scan QR code ni, boleh rujuk pada saya ataupun PM saya dengan kadar yang segera. Akan tetapi rasanya tak ada masalah lah. Kebanyakan yang pelajar dapat scan QR code saya ni. Okey? So, selesai sudah chapter 4 bagi fundamental programming. Seperti saya katakan tadi, sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkaitan dengan chapter 4 ni, boleh PM saya melalui WhatsApp, melalui Telegram untuk sebarang pertanyaan lanjut.
So, sebelum undurkan diri, seperti biasa, untuk anda semua, like, share, subscribe, tekan butang loceng kat sini untuk mendapat notifikasi terkini berkaitan dengan konten-konten yang saya akan upload di MI Channel ini. Dan pada pelajar-pelajar fundamental programming saya, akan terdapat satu lagi chapter untuk fundamental programming bagi saya memberikan penerangan kepada anda. Okey? So, selain daripada itu, saya minta jasa baik anda semua untuk subscribe channel saya sebab seperti yang saya katakan sebelum ni, saya dalam perancangan untuk mencapai 1,000 subscriber dan 4,000 jam tontonan. Harap anda semua, sama ada pelajar-pelajar saya ataupun mereka yang menonton channel saya ini, tidak keberatan untuk membantu saya. So, itu sahaja daripada saya. Semoga kita bertemu lagi dalam konten-konten yang saya akan upload dalam MI Channel ini. Okey? Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi.